Tuan-tuan, saya nak bawa satu kisah apa yang akan berlaku pada zaman Imam Al-Mahdi. Sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara yang akan berlaku ketika zaman Imam Al-Mahdi. Waktu tu selepas Imam Al-Mahdi dibai'ah. Selepas Imam Al-Mahdi dibai'ah. Imam Mahdi dibai'ah di mana? Imam Mahdi akan dibai'ah di sallallahu alaihi wasallam di antara dekat Kaabah, di antara Hajar dengan Maqam. Jadi di antara Hajar Aswad dengan Maqam Nabi Ibrahim AS tu di situlah tempat berlakunya pembaiatan kepada Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi seorang pemuda yang berasal daripada Madinah. Nama dia Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Husaini. Ni dia panggil nama yang sebab Nabi SAW dah sebut dah tentang namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti namaku. Dan dia daripada keturunanku, daripada Sayyidatina Fatimah. Jadi daripada Fatimah boleh turun jadi dua, sama ada Hasan ataupun Husain. Maka subhanallah sallallahu alaihi wasallam dan tuan-tuan, dia memang keturunan Nabi SAW. Usia waktu dibai'ah 30-an. Waktu maksudnya muda, dia anak muda dan orang kenal dia tapi dia tak mengaku kata dia Imam Mahdi. Kalau ada yang mengaku kata Imam Mahdi itu bukan Imam Mahdi, sebab Imam Mahdi sendiri pun tak mengaku dia Imam Mahdi. Bila dia ditekan-tekan apa semua sebagainya, akhirnya dia melarikan diri, dia sampai lari ke Madinah. Lari ke Mekah. Dan subhanallah ulama-ulama mengikutnya mengikut dia seluruhnya. Dan pembaiatan berlaku dengan Allahumma salli ala Muhammad, disaksikan oleh para ulama di seluruh dunia. Sallallahu alaihi wasallam menyaksikan bahawa dia adalah Imam Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Lalu di bai'ah tu berlaku di Mekah dekat dengan Kaabah. Kemudian apa yang berlaku selepas daripada tu, mereka semua akan turun ke mana? Sallallahu alaihi wasallam pergi ke Syam. Kalau dari peta tu naik ke atas lah, maksudnya naik ke atas. Akan naik ke atas terus sampai ke Syam. Di Syam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah ramai dah yang telah menunggu kemunculan Imam Al-Mahdi. Tentera-tentera yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad memegang bendera-bendera hitam. Lalu berlaku pertemuan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelompok Imam Al-Mahdi, dan waktu tu mereka akan bergerak. Dan di sinilah waktu yang Nabi SAW menyebutkan tentang mereka akan datang daripada timur, tentera-tentera ni akan mai daripada timur bawa bendera-bendera yang hitam. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata kalau kamu dengar tentang mereka, ataituhum walau habwanu ala salj, datangilah mereka walau kamu terpaksa merangkak atas salji. Nabi SAW cerita. Jadi bila nanti kita dengar kisah ni, kita dengar tentang munculnya kelompok bendera hitam ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi suruh buat apa? Nabi suruh datangi mereka. Pi ikut mereka. Maksudnya kita kena tinggal ni. Kita kena tinggal apa yang ada di sisi kita. Rumah kita, harta kita, keluarga kita, sallallahu alaihi wasallam, kenderaan kita, pekerjaan kita, semua kena tinggal dan pi berbai'ah dengan Imam Mahdi. Pi. Cuma persoalan dia waktu tu sanggup tak kita nak tinggal semua benda-benda ni? Sebab ada benda besar lagi yang akan berlaku lepas pada tu. Ada benda yang lebih besar yang akan berlaku lepas pada tu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Yang ni peringkat awal ni. Peringkat baru nak pi bai'ah. Kalau tang ni dah tak lepas dah, yang depan-depan tu lagi besar ni. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Dan waktu tu tak ada parti-parti dah. Ni macam yang duduk kecoh-kecoh 2-3 hari ni, kau nu tarik ni lah, kau nu tak mau lah, kau nu nak lah, macam-macam yang duduk jadi ni. Pasal banyak sangat parti. Tapi nanti ni ada satu parti saja. Nama dia Parti Imam Mahdi. Sallallahu alaihi wasallam. Parti Imam Mahdi. Waktu tu ada satu tu je. Dan kita orang Islam seluruhnya semua kena pi ikut parti tu. Kena ikut jemaah tu. Nama jemaah Imam Al-Mahdi. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kita pun turunlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pi dan berbai'ah dengan Imam Al-Mahdi, dan pusat pemerintahan Imam Al-Mahdi ialah di Baitul Maqdis.
Maksudnya Baitul Maqdis terbebas, dibebaskan, Allahumma salli ala Muhammad, dan pusat pemerintahan Imam Al-Mahdi iaitulah di Baitul Maqdis. Pada peringkat awal ada satu peperangan yang akan kita lalui bersama-sama. Tuan-tuan, kita akan berdamai dengan orang-orang Rom. Orang-orang Rom ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau zaman Nabi SAW disebut sebagai orang-orang Rom ini ialah orang-orang yang duduk, orang-orang Nasrani yang berpusat di Byzantine, di Rom lah. Dan kalau sebut tentang tu, maka faham dah bahawa mereka adalah orang-orang Nasrani. Tetapi ulama-ulama mutaakhirin menyebutkan bahawa bila Rom tu dah tak sama ada dulu, satu Rom, satu kuasa besar yang ada dekat Rom tu lah. Tapi daripada tak ada kuasa dah, sekarang ni dah tak macam dulu. Maka siapakah yang dimaksudkan dengan Rom pada zaman ini? Lah ni punya Rom ni siapa? Maka ulama-ulama sebut Rom yang dimaksudkan sekarang ini tidak boleh jadi, iaitulah satu kuasa besar sallallahu alaihi Muhammad di Eropah dan juga Amerika. Mereka ni daripada keturunan Rom tu, Eropah dan Amerika. Jadi mereka akan bergabung dan kita akan berdamai dengan mereka waktu tu, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi perdamaian ni berlaku di antara kita dengan orang-orang Rom. Tentera Imam Mahdi dengan tentera Rom akan bergabung bersatu. Dan waktu tu kata Nabi SAW, kamu akan bersama dengan mereka mengalahkan, Allahumma salli ala Muhammad, kamu akan bersama dengan mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Dia ada musuh dia, kita tolong mereka untuk pilawan musuh mereka, dan subhanallah, Allah berikan kemenangan. Subhanallah. Dan tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, bila Allah berikan kemenangan kepada kita waktu tu, Allahumma salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, depa ni tuan-tuan, dia jadi macam mana tuan? Dia jadi macam bongkak sikit, dia sombong sikit. Dan apa yang depa buat? Depa mula ada beberapa orang daripada depa ambil salib-salib ni. Nabi sebut salib, maksudnya apa? Bila sebut salib ni maksudnya memang Allahumma salli ala Muhammad, depa orang Kristian lah. Depa ambil salib-salib ni dan depa letak sallallahu alaihi Muhammad, depa letak, depa pacak salib-salib ni, lalu depa kata Allahumma salli ala Muhammad, ni inilah kemenangan ni pasal yang ni lah, kemenangan ni pasal ni lah, dia sebut tu pasal ni lah. Jadi depa duk mengangkat salib tu, depa kata salib tu lah punca kemenangan depa. Jadi kita ni bila kita dengar sallallahu alaihi Muhammad, bila kita nampak macam tu, kita orang Islam jadi tak puas hati lah. Sebab orang Islam ni yang pergi keluar berjuang, berjihad sama-sama dengan mereka, tolong semua, tiba-tiba mereka angkat salib mereka. Jadi ada dua orang yang cuba untuk approach dia, tapi akhirnya menyebabkan mereka dibunuh. Bila mereka dibunuh, waktu tu maka berlakulah pertembungan sallallahu alaihi Muhammad di antara orang Islam, tentera Islam dengan tentera Rom tadi yang telah bersepakat. Sallallahu alaihi Muhammad. Mereka menghimpunkan bala tentera mereka selama 9 bulan. Dan mereka membuat keputusan untuk khianat dengan tentera dengan orang Islam sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya berlaku pertembungan. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, mereka salib lebih unggul. Lalu tuan-tuan, mereka himpun kekuatan untuk menyerang kita dengan ada 80 batalion. Ini 80 bala tentera. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. 80 bala tentera. Pada setiap batalion ataupun pada setiap bendera itu ada 12,000 tentera. Jadi kalau kita calculate 80 kali 12,000, maksudnya tuan-tuan, ada 960,000 bala tentera yang dihimpunkan oleh Allahumma salli ala Muhammad, tentera-tentera Allahumma salli ala Muhammad, tentera-tentera Rom tersebut yang akan berperang dan akan berhadapan dengan Allahumma salli ala Muhammad, tentera Islam.
Jadi subhanallah, ini merupakan perhimpunan bala tentera yang terbesar yang akan kita saksikan. 1 juta, hampir 1 juta tentera-tentera musuh yang berhimpun, yang akan berhadapan dengan satu saja tentera Islam. Mereka berhimpun, seluruh dunia akan turun dan berhimpun bersama dengan mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hanya satu saja tentera yang bersama dengan Imam Al-Mahdi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu hari berlaku di Kufah. Kufah ni di Iraq. Waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, salli ala Sayyidina Muhammad, dia sedang berehat-rehat di rumah dia. Duduk bersandar di rumah dia berehat. Tiba-tiba mai seorang lelaki. Dia kecoh-kecoh lah. Dia kecoh-kecoh, dia kata apa? Wahai Abdullah ni, kiamat telah tiba, dia kata. Sebab apa? Sebab waktu tu Kufah didatangi oleh angin macam ribut pasir lah. Sampai tempat tu jadi merah. Ini tak pernah disaksikan oleh orang Kufah mungkin waktu tu. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tapi bila dengar macam tu, orang semua kat kecoh lah, dekat luar sana kat kecoh lah, jadi apa ni, nak kiamat dan apa semua sebagainya. Tapi kata Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, dia waktu dia duduk bersandar tu, dia kata tak, belum lagi, dia kata, sambil jari dia tunjuk dekat Syam. So kalau Iraq dengan Syria tu, Iraq tu duduk di atas lagi, dia tunjuk ke bawah lah, maksudnya tunjuk ke bawah. Jari dia tunjuk ke arah Syam, dan dia kata, sallallahu alaihi Muhammad, sesungguhnya kiamat takkan berlaku sehinggalah harta rampasan perang dan harta-harta warisan ni, sallallahu alaihi Muhammad, tidak dibahagikan. Ya, tak boleh nak bahagi dah. Pasal apa? Harta rampasan perang yang ada dan harta-harta warisan yang ada, tapi tak boleh nak bahagi dah. Pasal apa? Adakah waktu tu orang kaya? Adakah waktu tu orang sallallahu alaihi wasallam dah tak perlukan kepada harta rampasan perang? Biasanya bila ada harta rampasan perang, maksud berlakunya perang. Dan biasanya bila berlaku perang, harta rampasan perang ni akan diagihkan kepada tentera-tentera yang mai perang tersebut. Tapi orang tak ambil. Bukan setakat tu, harta warisan pun orang tak ambil. Pasal apa ni? Apa yang berlaku ni? Lalu Ibn Mas'ud pun cerita. Dia kata, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, dia kata di sana, yakni di Syam ni, yakni di Syria lah ni kira. Syam ni dia ada empat negara. Sebut bumi Syam ni dia berhimpun 4 negara. Jordan, Palestin, Syria dengan Lebanon. Ini ada bumi Syam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zaitun Hashim, ilmu Ustaz Jafri ni tinggi, mungkin dia sudah dibai'ah. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Taklah duk cerita tentang Imam Mahdi. Oh, Ustaz Muhammad, bai'ah apanya, Masya Allah, Imam Mahdi. Bukan ilmu pun duk baca ni, duk baca kitab ni, duk baca buku. Baca kitab ni, kitab yang disampaikan ataupun disusun oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Imam Ibnu Kathir rahimahullah. Kita ni bukan ada ilmu pun, ya Allah Rabbi, salli alaihi, saya duk kongsi saja. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa ni, berkata Allahumma salli alaihi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia tunjuk dekat arah Syam. Jadi subhanallah, dalam sebuah hadis yang lain ada satu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nama tempat yang disebut, dia panggil yang tempat akan berhimpunnya berhimpunnya tentera-tentera Rom, yang lagi kita akan bincang dalam sebuah hadis yang lain. Lalu tuan-tuan, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad, dia kata di sana, dia tunjuk ke arah Syam,
musuh-musuh akan menyerang orang-orang Islam dan orang-orang Islam pun akan menyerang mereka. Saya bertanya, apakah salih alaihi Muhammad mereka itu orang-orang Rom? Allah Mas'ud menjawab, ya, dan pada pertempuran itu akan berlaku Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemurtadan yang besar-besaran. Bila orang-orang Islam tengok orang Islam, dan tuan-tuan boleh bayang tak, orang Islam yang ada waktu tu ialah orang-orang Islam yang turun beramai-ramai daripada seluruh pelosok dunia untuk duduk bersama dengan Imam Al-Mahdi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Seluruh pelosok dunia akan turun pi duduk bersama dengan Imam Mahdi, dan orang-orang ni adalah tentera-tentera yang terpilih yang akan keluar untuk pi perang dengan Rom. Berapa jumlah mereka tak tahu. Mungkin takdir kata kalau kita ada waktu tu, kita akan bersama-sama dengan tentera Imam Al-Mahdi tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dahsyatnya, saya kita akan cerita macam mana dahsyatnya peperangan tersebut. Dan Allah Mas'ud cerita, subhanallah, dalam ramai-ramai manusia yang pi, maksudnya orang-orang ni dah melalui dah proses ni. Daripada tinggal dah harta benda daripada tinggal dah keluarga, tinggal dah disebut sebagai Allahumma salli tanah air dia untuk pi bersama-sama dengan Imam Mahdi. Dan bila berlakunya perang ni, akan berlaku apa tuan-tuan? Akan berlaku murtad yang besar-besaran. Apakah kita, persoalan dia, apakah kita akan diselamatkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan Allahumma salli diselamatkan daripada peristiwa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ya Allah Rabbi salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, peringkat pertama pun tak tahu dah. Peringkat pertama yang nak kena keluar pergi bai'ah tu pun tak tahu. Lepas ke tak lepas tu. Lepas tu pula Allahumma salli ala tuan-tuan, ya Allah Rabbi, takut kita. Maka berlangsunglah perang ni. Allahumma salli ala tuan-tuan. Dalam sebuah riwayat yang lain, yang ni riwayat oleh yang disampaikan kepada kita oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah cerita tempat perhimpunan orang-orang Rom yang turun daripada merata dunia yang berhimpun itu, salli ala sayyidina Muhammad, nama dia Al-A'ma' ataupun Dabiq. Al-A'ma' ni ataupun Dabiq ni tuan-tuan, Allah Masya di Syria. Di Syria. Dikenal, sekarang ni kita kenal sebagai Aleppo. Orang kata tempat tu ialah Aleppo. So tempat lah. Dia perbincangan tentang akhir zaman ni, banyak Nabi SAW sebut nama-nama tempat yang spesifik. Rutah, tempat dia panggil Rutah ni tempat Allahumma salli kemah terbesar orang Islam waktu tu. Tempat pertemuan di antara orang Rom dengan orang Islam berlaku di mana? Di inilah Aleppo. Ataupun Allahumma salli di Al-A'ma', memang ada tempat ni. Dabiq itu di Syria. Sallallahu alaihi Muhammad. Memang ada spesifik ni. Sungai Furat kering. Sungai Furat ni memanjang daripada Iraq, daripada Turki turun, lalu ke Syria, lalu ke Iraq, lalu ke Syria. Dan Nabi kata tentang ayat dia akan kering dan akan muncul Allahumma salli segunung emas. Nabi sebut spesifik tempat tu ialah Iraq. Sebut Nabi ni Allah bagi dekat dia mukjizat yang tahu masa depan. Dan Nabi SAW sebut spesifik certain tempat ni. Dan salah satu tempatnya yang akan berlaku perhimpunan besar-besaran orang kafir yang akan perang dengan orang Islam ni, nama tempat tu ialah Dabiq ataupun Al-A'ma'. Jadi bila berhimpun saja orang-orang Rom di tempat tu dengan jumlah yang begitu ramai, satu himpunan bala tentera yang tak pernah disaksikan oleh manusia seluruhnya. Tuan-tuan, Allah Masya Muhammad, kita dalam peradaban perang ni tak pernah tengok lagi jumlah manusia seramai itu.
hampir 1 juta tentera yang duduk berhimpun di satu tempat. 900, kita kira tadi 960,000. Dekat 1 juta lah. 1 juta orang tentera yang berhimpun di satu tempat dengan 80 batalion, dengan setiap batalion itu dah 12,000 bala tentera. Nabi sebut. Bila orang Islam yang mai tadi ni, subhanallah, yang berhimpun ramai-ramai, yang turun nak pi tu bukan sekadar melarikan diri. Bukan sekadar melarikan diri, tetapi murtad. Allah masuk kata murtad besar-besaran akan berlaku waktu tu. Na'udzubillahi min dzalik. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, waktu tu orang Islam ni dia berazam untuk berperang sungguh-sungguh. Orang Islam bila pi kira azam menang atau syahid. Bila nak keluar tu mesti menang ataupun syahid. Sama juga dengan orang-orang Rom pun. Orang Rom pun pi hari ni kami balik hari ni mesti menang. Dan peperangan ini dia berlaku tak lama. Dia berlaku 4 malam, 4 hari je. 4 hari. Tapi yang lebih menarik dalam hadis Nabi SAW ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Nabi SAW cerita. Mereka bertempur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ni hadis riwayat Imam Ahmad. Mereka pergi bertempur dan subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad, sampai mereka diberhentikan oleh malam. Jadi keluar perang tu, daripada pagi keluar perang ni sampai ke malam. Lama tuan-tuan, lama. Dia non-stop, dia berlangsung straight. Kita bayangkan kalau kita terlibat dalam peperangan tersebut ni, tak berhenti-berhenti seharian, daripada pagi sampai malam, dan dia terberhenti pada malam hari. Maksudnya tuan-tuan, adakah suasana peperangan pada waktu tersebut, sallallahu alaihi Muhammad, tak sama macam suasana perang pada waktu ni? Kalau waktu ni kita boleh perang malam-malam, keluar dengan senjata kita, dengan Allahumma salli ala Muhammad, dengan teknologi kita, bahkan tak payah keluar perang pun, hantar je bom apa, mesal apa semua kan. Tapi Nabi SAW cerita dalam hadis ni, dalam masuk cerita, bila malam berhenti. Maksudnya mungkin keadaan suasana perang pada waktu tu kita balik macam mana kita dulu-dulu. Teknologi dah tak ada waktu tu mungkin. Kita akan guna balik perkataan, kita guna balik perkakasan perang kita seperti lama dulu. Sebab malam macam kena berhenti. Dan esok ni malam tu berjagalah masing-masing berjaga apa semua tu. Esok tu nak keluar perang ni, keluar bersiap sallallahu alaihi Muhammad, pergi keluar sallallahu alaihi Muhammad mesti menang. Balik tu mesti menang. Orang Islam pun sama macam tu, orang Rom pun sama macam tu. Hari kedua betul perang daripada pagi sampai ke malam, sampai malam dihentikan dengan sebelah malam tu, dan balik tanpa masing-masing Allah berikan kemenangan. Tak ada siapa yang menang. Balik sallallahu alaihi Muhammad. Demikian juga hari yang ketiga sallallahu alaihi Muhammad, sampai malam hari Allahumma salli alaihi Muhammad, tak balik. Tak ada juga. Tak ada siapa yang menang. Mai hari keempat, yang tinggal hanya sisa-sisa orang mukmin saja. Tinggal sisa-sisa orang mukmin je. Maksud ramai yang dah tak ada, ramai yang dah syahid. Tinggal berbaki je. Yang tinggal sisa-sisa yang ada bangkit, dan mereka pergi serang musuh mereka. Subhanallah, Allah tak bagi lagi kemenangan, walaupun dah berperang bermati-matian dah, tak dapat lagi kemenangan. Sehingga akan diceritakan dalam riwayat ini, subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Intan Zuraini Ghani, kalau betul-betul perang, ustaz pergi tak perang, kita kena pergi perang. Sebab kita pergi berbai'ah dengan Imam Mahdi. Kita semua kena pergi berbai'ah dengan Imam Mahdi. Dan bila perang itu, kita semua dituntut untuk pergi berperang. Subhanallah, saya semak tuan-tuan. Yang ni yang menakutkan kita mana biasa dengan benda-benda yang macam ni.
Kan kita tak biasa dengan benda macam ni. Tapi itulah keadaan dia. Sebab tu Nabi SAW suruh ajak anak kamu memanah, ajak anak kamu berkuda. Sampai satu had nanti kita akan kembali untuk guna teknologi ni balik. Kita kena perang, kita kena memanah, kita kena berkuda. Dan langsung ada Syahmat. Waktu tu mungkin senjata-senjata pun dah tak berfungsi lagi. Tuan-tuan, langsung ada Syahmat. Lalu tuan-tuan, yang tinggal apa? Tinggal sisa-sisa. Sehingga Nabi cerita dalam hadis riwayat Imam Ahmad ni, sehingga ada burung yang terbang, ada binatang ataupun benda yang terbang di atas tu, dia akan jatuh mati. Kalau ada burung terbang, burung tu akan jatuh mati disebabkan terkena efek daripada perang tu. Apa yang berlaku tak tahu lah tuan-tuan. Punya dahsyat lah ni, kalau perang burung lalu taklah jatuh mati. Tapi yang ni kalau lalu pun dia jatuh mati. Kata dahsyatnya perang tu. Subhanallah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan, dia hantar orang untuk pergi cek tengok jumlah yang ada. Depa ada 100 orang tuan-tuan, subhanallah. Namun mereka tak menemukan, nak cari, sehingga yang tersisa hanya seorang laki-laki saja. Yang tinggal seorang saja. Lalu macam mana keadaannya, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu Imam Mas'ud kata apa? Tak ada apa yang nak dibanggakan. Tak ada apa nak dibanggakan lagi. Tinggal seorang ya. Harta rampasan perang banyak pun nak bagi kat siapa? Harta warisan banyak pun, harta waris banyak pun nak bagi siapa lagi? Tak ada siapa dah, semua dah tak ada nilai dah. Dah tak ada apa dah, kata Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad